miskin dan golongan terpinggir seharusnya diberikan fokus dan diutamakan dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Secara amnya, rancangan Malaysia ke-12 digubal semasa negara kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan mengakibatkan kebanyakan rakyat Malaysia kehilangan pendapatan dan sektor perniagaan dijajas sehingga sesetengah perniagaan terpaksa menggulung tikar. Selain dari itu, kadar pengangguran juga meningkat sehingga kebanyakan rakyat Malaysia terpaksa mengeluarkan wang KWSP bagi membantu kehidupan mereka. Sebanyak 145 bilion telah dikeluarkan daripada kumpulan wang simpanan pekerja oleh 8.1 juta ahli semasa pandemik COVID-19. Simpanan median dalam akaun KWSP untuk semua rakyat Malaysia pada tahun 2022 berjumlah 8,100 sahaja, iaitu penurunan sebanyak 50% jikalau berbanding dengan tahun 2019 di mana ia mencapai perata RM16,600. Kira-kira 6.7 juta ahli atau 55% daripada 13.1 juta ahli KWSP mempunyai simpanan KWSP yang kurang daripada RM10,000. Pada tahun 2020 terdapat 4.7 juta ahli dengan simpanan kurang daripada RM10,000. Pengurangan serta penghabisan simpanan keselamatan sosial akan membawa kesan dan impak yang besar serta mendalam bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Saya pohon kerajaan meneliti perkara ini dan tengok macam mana mereka boleh diberi pertolongan. Saya mengalu-alukan inisiatif kerajaan perpaduan untuk melaksanakan modal gaji progresif. Sebenarnya pada tahun 2019, Kerajaan Pakatan Harapan pada dasarnya telah memulakan modal gaji progresif dan saya rasa ini adalah satu di antara inisiatif yang bagus dan based on Singapore model perlu dilaksanakan. Dan ia perlu dilaksanakan secara semua peringkat. Jangan kita khaskan kepada sesuatu sektor sahaja. Nombor satu. Nombor dua, setiap pekerja yang bekerja perlu dihantar untuk mendapat skilling, reskilling, cross-skilling dan upskilling. Saya difahamkan yang dipertua bahawa walaupun kita ada angka-angka menunjukkan setakat ini hanya 26% pekerja-pekerja di Malaysia telah mendapat skilling dan sebagainya, tetapi ramai di antara mereka adalah di antara eksekutif dan atas. Dan yang bekerja sebagai cleaners dan kerja yang biasa tidak mendapat manfaat tersebut kerana ramai di antara majikan enggan mengantar mereka. Dan saya memohon agar meneliti perkara ini dan menolong mereka supaya semua pekerja dapat mendapat hasil dari ini. Sasaran kita adalah 35% semua pekerja mendapat dalam skilling dan reskilling. Berbanding dengan negara Singapura sekarang adalah lebih kurang 60% masyarakat mereka yang bekerja telah mendapat kemahiran tertentu. Dan kita juga saya memohon agar gaji minima dianalisa balik. Sekarang gaji minima adalah 1,500. Tetapi pada tahun 2016, PN Negara telah mengatakan living wage, iaitu gaji wajar untuk dewasa adalah RM2,700 dan RM6,500 untuk pasangan yang mempunyai dua orang anak. Tetapi sekarang gaji minima hanya RM1,500. Yang dipertua, hari ini saya telah berjumpa dengan Puan Indrani. Dia bekerja di Parlimen. Dia adalah seorang single mother, ada dua anak. Berapa pendapatan beliau? Pendapatan beliau RM1,500. Adakah ini berpatutan? Bolehkah dengan RM1,500 dia boleh hidup di Kuala Lumpur dan membiayai dua anak dia? Saya rasa ini perlu dikaji balik dan kita perlu memberi ganjaran atau menolong mereka. Tetapi lebih mustahak adalah skilling, reskilling, upskilling and cross-skilling, di mana kita perlu memberi galakan. Dan kalau saya memohon agar Parlimen
Parlimen sendiri di mana kita must be showcase for the nation. Kalau perkara itu ada di parlimen sendiri, apakah ini menunjuk kepada negara? Dan berapakah gaji minima yang berpatutan? Pada sekarang, pada pendapat saya, sekurang-kurang 2,000 ke atas patut adalah gaji minima yang patut dibayar kepada pekerja di negara ini. Dan pekerja-pekerja kontrak. Pekerja kontrak dalam sektor pembersihan dan keselamatan nampaknya menjadi sasaran eksploitasi di negara ini. Mereka belum dibayar gaji minimum seperti yang dikendaki. Saya sendiri pernah berjumpa dengan tukang cuci di pejabat kerajaan yang dibayar gaji kurang dari gaji minimum. Saya baru ada di sekolah-sekolah pada Sabtu lalu. Saya difahamkan gaji mereka hanya 1,200. Ramai di antara yang dibetul ada anak 5 dan sebagainya. Macam mana mereka boleh hidup? Therefore criminal activities will happen lah. So ini adalah satu perkara, saya tahu ini bukan satu perkara yang boleh kompromi atau disalahkan dengan kerajaan perpaduan. Tetapi beberapa tahun kebelakangan ini, mereka tidak mempunyai rancangan kerjaya. Mereka meluaskan tanggungjawab mereka dalam memastikan bangunan kerajaan sentiasa berada dalam keadaan yang bersih dan selamat, tetapi tidak dimartabatkan sebagai insan yang bernilai. Maka mereka harus diserap dalam kerajaan sebagai pekerja tetap. Ini sebenarnya pada tahun 90-an, di mana semua ini telah diprivatise oleh bekas Perdana Menteri Tun Mahathir. Social security mereka tidak diberi perhatian. Pekerja-pekerja di kerajaan dan swasta yang mendapat pendapatan lumayan, mereka ada security of tenure. Tetapi untuk yang mendapat gaji yang sangat kurang ini, tidak ada security yang tenure. Saya harap pekerja-pekerja ini di antaranya lebih kurang 200,000 orang di negara ini boleh diserapkan di kerajaan. Kalau boleh dan seberapa segera yang boleh. Banyak pandangan telah diberi mengenai perkara ini dan baru-baru ini jawatan kuasa juga telah mendengar di antara ramai di antara majikan dan pekerja di mana mereka patut menserap perkara ini, menserap pekerja-pekerja ini. Mengenai kesihatan Datuk yang dipertua, kita dapat tahu bahawa hospital-hospital besar dan klinik waiting time terlampau banyak lama hingga ada kalau kemalangan teruk pun dia tunggu sampai 3-4 jam, 5 jam, 6 jam baru doktor datang. Lepas tu operation ditunda dan tunda. Di seluruh negara keadaan sedemikian. Macam mana dan sebab ini kenapa berjadi? Saya baru difahamkan ramai di antara jururawat, ramai di antara pakar-pakar perubatan, mereka mengambil 2 tahun, 3 tahun sebagai unpaid leave. Mereka pergi ke mana? Bukan untuk mendapat kursus dan sebagainya. Ada juga melanjutkan pelajaran untuk dapat kursus, tetapi melanjutkan pekerjaan swasta di negara-negara Middle East 2 tahun. Dan orang-orang doktor dan nurses yang dibawa mereka, jururawat mereka, tunggu tidak boleh mengisi jawatan tersebut. Saya pun ia dikaji dan ambil tindakan. Dan lagi satu adalah pendermaan organ. Di Malaysia hanya lebih kurang 0.48% orang yang menderma dari 1 juta yang menderma organ. Pada seketika ini, lebih 10,000 orang menunggunya. Berbanding kepada negara-negara yang lain. Macam di Spain, lebih kurang 50% orangnya menjadi penderma organ. Dan ini adalah satu inisiatif. India adalah satu di antara negara di Asia yang lebih penderma organ dari negara-negara lain. Saya harap mungkin Kementerian Kesihatan boleh fikir macam mana mengatasi masalah ini, membawa rang undang-undang atau undang-undang untuk mengatasi masalah ini. Selain dari itu, mengenai Tibet is the game changer. Tetapi nampaknya institusi-institusi di negara ini, banyak institusi-institusi latihan adalah dalam under capacity. Bila saya kata under capacity adalah kalau 1,000 penuntut yang boleh melanjutkan training di sana, hanya 70% ke 60%. So under capacity itu patut diberi kelonggaran supaya anak-anak kita atau pekerja-pekerja yang ingin melanjutkan
Tibet, pelajaran Tibet dibenarkan. Satu. Nombor dua, semasa kita merajui kerajaan dalam Pakatan Harapan tahun 2018-19, kita mengadakan pekerjaan untuk meluaskan masa mempelajari dari pukul 8 ke 5, bukan habis pukul 5 tetapi dari pukul 5 ke malam pukul 11 supaya part-time workers boleh skill, reskill, cross-skill and upskill. Ini dibuat di negara-negara lain. Saya harap ia boleh dilaksanakan. 2 tahun dulu ia telah diberhentikan. Saya harap ia dimulakan dengan segera. Akhir sekali, masyarakat India ingin tahu apakah janji-janji kita yang kata bahawa kita akan adakan forensic audit atas Mitra, atas MICA, atau SEDIC dan sebagainya, sampai sekarang nampaknya tidak ada apa-apa yang kita boleh laporkan kepada masyarakat India, dan khususnya wang kerajaan dan wang swasta yang telah disalahgunakan, penyelewengan yang telah terjadi. Jangan kita mengabaikan apa yang perlu dibuat. Dan juga untuk pelajaran, banyak sekolah-sekolah Tamil saya difahamkan telah mohon untuk ada dual language. Dan ini ada satu perkara yang sangat tenat, di mana permohonan mereka kerap kali ada banyak-banyak condition yang tidak boleh dicapai. Kalau mereka memohon dual language untuk mengajar bahasa Inggeris dan bahasa sains, berilah sedikit kelonggaran kepada sekolah-sekolah Tamil untuk mengadakan perkara tersebut. Terima kasih, Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh